Okay, hai, selamat sejahtera semua. So, hari ni saya akan menghabiskan untuk unit 11 tentang keunikan rakyat ya di Malaysia. Jadi, fokus kita hari ini adalah bagi strategi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Maksudnya macam mana kita nak make sure that kita punya culture, kita punya bahasa, budaya ya tidak akan terhakis, tidak akan terhapus sama sekali sehingga pada masa akan datang. Okey, so yang hari ini awak akan lihat dari segi peranan diri sendiri, bagaimana kita nak mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Yang pertama, diri kita sendiri perlu terima dan menghormati keunikan semua kaum. Kita kena accept lah. Contoh, saya bagi contoh ya. Untuk menghormati kaum India, awak kena accept pembudayaan mereka, cara pakaian mereka, okay? Makanan mereka. Right? So, cara kedua adalah tidak memandang rendah adat ataupun kepercayaan kaum lain. Tidak boleh kita rasa adat mereka tu tak standard dengan level kita. Tak boleh macam tu. Sepatutnya kita kena kenapa? Kena saling faham, memahami. Okey, dan yang terakhir, kita mengamalkan adat budaya dalam kehidupan diri kita sendiri. Maksudnya, kita kena continue adat kita dahulu sehingga sekarang barulah keunikan yang ada itu akan sentiasa kekal. Okey? So, pihak yang kedua yang perlu mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ni melalui peranan ibu bapa. Kenapa ibu bapa? Kenapa? Sebab ibu bapa lah yang akan mengamalkan adat dan juga budaya dalam masyarakat. So, bila ibu bapa amal, dan siapa yang akan follow? Anak-anak. Jadi, adakah pembudayaan itu akan berhenti? Tidak. Ya, kerana ibu bapa dah amal, anak akan continuous dia punya amalan adat istiadat tadi. Okey. So, yang kedua, ibu bapa juga perlulah mendidik anak-anak lah supaya menerima kepelbagaian budaya. Right? So, maknanya ibu bapa tu ajar macam mana cara-cara our tradition supaya adat kita, culture kita, agama kita akan sentiasa kekal. Dan yang terakhir, membawa anak-anak untuk menyertai aktiviti kebudayaan berbagai kaum. Contoh, ada open house dekat awak punya kawasan perumahan. Maka secara tidak langsung ia akan membawa kepada penyertaan anak-anak itu untuk mengenali budaya yang ada di Malaysia. Dan yang terakhir adalah pihak kerajaan itu sendiri. Okey, pihak kerajaan perlu memperbanyakkan aktiviti kesenian dan juga kebudayaan peringkat sekolah. Okey, banyakkan aktiviti supaya pelajar boleh involve, pelajar boleh kenal. Ya, pelajar boleh kenal apakah culture dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, yang kedua, kerajaan juga perlu memartabatkan dasar kebudayaan kebangsaan. Right? Dan yang terakhir, mewujudkan muzium mini kesenian dan kebudayaan. Okay? So, muzium tu dia akan tunjuk budaya masyarakat India macam ni, budaya masyarakat Cina, ada pakaian dia, ada perayaan dia macam ni. So, secara tak langsung dengan adanya muzium, maka pihak masyarakat ni boleh datang, boleh lihat sendiri ya. Okay? Alright, so kesimpulannya, apakah kesimpulan bagi unit ini adalah setiap individu perlu mengenali dan menerima keunikan setiap rakyat Malaysia. Kita perlu tahu, kita perlu terima. Okay? Dan yang kedua, perpaduan dalam masyarakat tu penting ya, dan juga keamanan akan dicapai jika kita akan saling memahami antara satu sama lain. Kalau kita tak faham, maka kita akan wujud salah faham. Bila kita wujudkan kita adanya salah faham, maka kita akan mencetuskan pergaduhan. Dan yang terakhir, semua pihak dapat hidup dengan perasaan gembira, bersyukur, bangga tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan juga bahasa. Sebab kita tahu
tahu tentang budaya masyarakat yang ada di sekeliling kita. Okey, so setakat itu sahaja dalam unit 11 dan kita akan sambung pada unit yang terakhir iaitu unit 12. Okey, please stay safe, stay at home, jaga diri baik-baik. Bye, jumpa lagi.